Hai, salam sejahtera, apa khabar? So, kali ni video ni saya nak fokuskan penggunaan pasal classic trend sebenarnya. Sebab dalam satu konsep yang selalu saya sebutkan itu konsep iaitu mapping, selain pada mapping CDS, mapping volume ataupun mapping volatility, kita nak pergi pada mapping yang nama dia ialah mapping classic. Mapping classic ni melibatkan moving average 50 dan juga 200. Kalau kita tengok sistem ni sebenarnya secara konvensional ni digunakan dalam stock market. 50 dia menggunakan SMA, Simple Moving Average, dan 200 SMA. Tapi kita, untuk saya lah, macam saya perasan, dan juga siapa yang follow reality, kita pakai exponential. 50 dan juga 200. Okay? So dalam konteks ni mungkin you nak tahu daripada setting. So setting kita yang ni, saya masukkan tunjuk dalam tab ni. Inilah setting kita. Kalau tengok moving average ni nampak. Itu dia, maknanya kita pakai 50 dan juga ni lah 100 dan 200. Okay, sekejap saya tunjukkan. So yang ni mungkin you nak tengok setting dia. Saya akan susun atur untuk you. Jadi kita akan faham dari segi konteks ni macam mana penggunaan dia. Okay, alright. So ini satu. Ni setting yang pertama. Okay, lepas tu setting yang kedua. Kita akan pergi tengok apakah setting dia. Tekan bagi function ni. Tengok yang ni ialah satu lagi 200. So boleh perasan kita ada yang ni lah penggunaan dia untuk ni setting. Sebab kalau kita tak sebut setting, nanti you tak tahu pula mana setting dia kan. Tu setting yang pertama. Okay, lepas tu saya akan sekejap, dia ada ni kat sini. Okay, alright. Saya akan masukkan dalam notes kita dulu sebab dia tak benar saya buat dua sekaligus. Alright. Okay, ni yang pertama. Alright, ini setting dia. Yang ni setting. Mana kita pakai ni sebagai black line. Alright. So, saya kecilkan untuk kita letak kat sini. Satu setting. Yang kedua setting kita ialah yang ni. 200. Okay. Yang ni 200. Okay, saya akan ambil untuk kita gunakan dan juga mungkin you boleh tengoklah sebab kan nanti saya tak sebut you tak tahu kan. Ni adalah yang saya gunakan lagi. Alright, saya harap you boleh nampak setting yang dia gunakan iaitu 200 dan juga ni lah jadi yang ni. Sekejap saya buang ni. Betulkan dia sikit untuk kita boleh gunakan dia sebagai ni. Sekejap alright. Simpan di sini. Okay, alright. So ni setting dia. Jadi dalam case ni iaitu kita ada satu lah dinamakan black. Jadi biasanya saya gunakan ni lah sebagai black. Saya panggil dia black line. So inilah black. Sekejap pasal sangat yang ni pula. Apa tu setting tadi kan. Okay, saya gunakan sebagai black. Okay, dalam black. Okay, lagi satu lah sini saya guna grey. Okay, saya guna grey. Okay, saya guna black dan juga saya guna grey untuk penggunaan kita. So ada black dengan grey lah. Okay, so jadi satu lah you kena ingat lah, senang cerita lah dia sebagai, ada saya sebutkan sebelum ni lah fungsi dia satu ialah sebagai, dikatakan sebagai iaitu support trend. Maknanya dia beri sokongan pada trend. Dia sokongkan pada trend sedia ada. Dia adalah sokongan trend sedia ada. Okay, trend sedia ada. Itu yang saya fokuskan lah. Maknanya kalau dia tengah uptrend berdasarkan daripada konteks contohnya macam ni. Contohnya kita tengok dari segi CDS. Okay, dalam kes ni saya ambil daripada CDS ni contoh. Okay, katalah kita tengok ni uptrend H4 kan. Contoh nampak ni. Ni contoh yang baik lah. Tengok ini contoh yang kita boleh tengok. Contoh di sini berlaku apa. Alright. Kita boleh tengok, perhatikan di bahagian sini. Kita guna yang konteks ni saja dulu untuk saya masukkan dan juga kita faham dari segi penggunaan dia. Dari segi sokongan trend. Right. Okay. Jangan saya tak berjaya menggerakkan benda ni. Okay. Alright. So dekat sini. So perhatikan. Okay. Yang pertama di sini kalau dekat atas ni. Jangan saya tengah muskil kenapa benda ni tak bergerak seperti yang biasa saya guna ni. Alright. Okay, so dekat sini kalau perhatikan, iaitu satu ialah khusus dia. Tengok, ini adalah grey line, ini adalah black line kan? Ataupun saya guna color yang lain. Alright.
iaitu inilah grey line ataupun ini black line. So satu sudut dia contoh. Contoh dia berada di bawah dan CS dia berada di atas. So maksudnya sokongan kepada uptrend. Ini sebagai contoh. Itu yang pertama lah. Okay, bagusnya dekat graf ni kita boleh tengok terus. Ini yang nak cross ni, sekiranya black line ni cross kepada grey line, ini dinamakan sebagai golden cross. Maksudnya dia akan naik ke atas. Dia dikenali sebagai golden cross. Dia akan naik ke atas. Jadi itu antara yang khususnya. Jadi dia adalah sokongan trend. Ni kita tengok last kali sebenarnya. Kan? Tapi kita boleh tengok dia sebagai mana majority trend berada. Okay, kita tengok sebagai contoh dalam graf ni. Kita tengok dalam graf ni lagi, kita tengok mungkin pair lain. Contohnya Euro USD sebagai contoh. Kita tengok. Kan? Satu ialah dia berada di atas ni kan, zone ni kan. Kalau dalam kes ni kita boleh ambil yang ni saja. Terus kita boleh ambil contoh. Kan you perhatikan. Yang dalam kes ni kan, dia terus berada di zone sini kan. Nampak? Berada di atas sini. Dan size candlestick semua berada di atas grey line dan juga black line. Jadi maksudnya dia menaik, masih lagi kekuatan ke atas. Tapi kita tak guna dia sebagai CDS ataupun arah trend, kita tak gunakan. So apa yang kita gunakan ialah kita tengok direct dari segi penggunaan untuk memerhatikan cara sokongan trend saja. Okay? Lepas tu yang kedua ni yang saya rasa penting juga, mungkin kita terlepas pandang. So yang ni yang pertama ialah di sokongan trend. Lepas tu yang kedua juga dia juga dinamakan sebagai ni satu. Lepas tu nombor dua ialah golden cross ataupun kalau cross ke bawah dipanggil death cross versus death cross. Death cross. Lepas tu lagi satu yang penting juga yang saya nampak, yang penting kat sini ialah dari segi dia punya kedudukan dia. So maknanya nombor dua yang tajuk besar lah ataupun nombor tiga sebab ni nombor dua. Tajuk besar lah, nama dia ialah sebagai contohnya untuk uptrend dan downtrend. Kita lihat di mana kedudukan fizikal dia, kedudukan visual dia. Kedudukan visual. Kedudukan visual. Kedudukan visual tu maksudnya, iaitu adakah dia naik ke atas ke, dia ke bawah ke, dia macam ni kan. Kalau macam ni senang cerita, ini bermaksud trend sedang flat. Ini sesuai untuk black line dan juga grey line. Ini adalah flat. Dan juga ini adalah uptrend. Ini adalah downtrend. Downtrend. Dia tak adalah keterlaluan macam ni, tapi tu lebih kurang dia punya flow dia. Kalau perhatikan kat sini, kita boleh nampak sekarang ni apa. Kan dalam kes ni kita boleh perhatikan, di Euro USD ni sebenarnya dia sideways lah. Nampak tak? Dia sideways. Kan sebab dia tak tunjuk ke atas ataupun sebagainya kan, ataupun ke bawah. Kita tengok dekat lagi satu ialah kejap kita tengok contoh yang gold tadi, mana dia? Sekejap tengok contoh gold. Kita perhatikan macam mana. Ni dah berlaku beza dia kan. Maknanya yang dekat bahagian sini kita boleh lihatlah dia sedang berlaku, sedang nak cross ke atas. Tapi selagi tak cross lah. Dia sedang berubah. Yang black line ni sedang berubah kan. Kalau kita tengok contoh yang lain, mungkin kita boleh tengok dekat H1 contoh. Kita boleh nampak, ni black line ni sedikit naik ke atas. So kita boleh kata dia naik ke atas. Kita H1, H4 kan. Tengok, kalau dia naik ke atas, maksudnya dia memang ke atas lah. Kalau dia flat lah. Dalam kes ni kita boleh nampak dia menuju ke bawah. Mana time frame kecil ni satu lagi lah kita boleh tengok dengan jelas, iaitu dia menuju ke bawah. Kan dalam kes ni boleh nampak ni kan dia turun ke bawah macam ni. Jadi maksudnya dia masih lagi downtrend time frame kecil. Jadi maksudnya kita boleh tengok kedudukan dia, sama ada dia tengah menaik ke, flat ke. Biasanya flat lah. Kalau time frame besar dia ada sideways, maksudnya you boleh tengok tu range sideways. Biasa kita masukkan MA mirror untuk kefahaman kan. Kita tengok pada weekly sebagai contoh kan, kedudukan dia ke mana? Masih lagi ke atas kan. Masih lagi ke atas kan. Tapi apa yang flat? Kita perhatikan di daily flat. Nampak di daily boleh nampak flat dengan jelas ni daily ni flat dengan jelas. Nampak kan? Maksudnya ni black line ni berada kat situ. Jadi selagi dia tak bergerak tu tak bergerak lah. So maksudnya dalam kes ni pada saya lah dia masih lagi sideways dan kita sedang menunggu pada pergerakan perkasa seterusnya lah. Dia ada tips lagi, contohnya BB squeeze, black line, grey line dan sebagainya. Itu kita pergi pada video akan datang. Yang penting you faham kat sini. So saya simpulkan, nombor satu lah black line digunakan sebagai penguat trend. Nombor dua, kalau dia cross ke atas, black line cross 200 dinamakan sebagai golden cross. Kalau dia cross ke bawah dia balik ke death cross. Dia penguat, dia lagi strong. Dia lag tapi dia tunjukkan kekuatan tu strong. Yang ketiga, tengok kedudukan ni, dia ke atas ke bawah ke flat. Itu sahaja untuk black line dan grey line. Okay, please like, comment dan juga subscribe di bawah ni dan tulis je apa saja mungkin you nak tanya saya akan jawab dalam video akan datang. Jumpa lagi dan salam hormat, semoga bermanfaat.